mungkin juga dah hujung-hujung pregnancy tu tiba-tiba dapat GDM pula. Itu boleh yang jadi. masalah Itu yang masalah, boleh jadi juga. Okey. So macam mana pun still kena jaga. Tak boleh berlebihan. Kurang sangat pun tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Hai, Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang masih setia bersama dengan kami untuk sesi live Pak Emma Bincang Sehat. Okey, sepanjang bulan April ni kita akan memberi pembaharuan untuk anda sebab setiap hari kita ada sesi live bersama dengan pakar jemputan yang kita pilih untuk menjawab semua persoalan anda sebelum ini. Jadi kali ini kita bersama dengan Puan Nisa Adriana Muhammad Hanif, pegawai dietetik dari Salam Senawang Hospital. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita meneruskan perbincangan kita hari ini dengan topik kekal bertenaga sepanjang berpuasa, apa diet ibu hamil. Sebab biasalah kita yang tengah ibu-ibu yang tengah mengandung tentu risau, betul ke pengambilan makanan yang aku makan ni kan, maksudnya sesuai ke tak, boleh mengenyangkan ke tak sehingga berbuka puasa, apa yang tak boleh, apa yang boleh, memandangkan banyak pasar-pasar Ramadan kan, yang menjual makanan-makanan yang kita rasa sesuai ataupun tak dengan ibu yang mengandung. Kalau yang tak mengandung tu tak ada masalah lah, mungkin dia orang nak makan je kan, tapi kena ikut portion yang betul. Okey Puan, tanpa melengahkan masa, sebelum kita pergi ke soalan yang pertama, bagi anda yang tengah menonton, jangan lupa untuk like dan share live ini sebab Pak Emma ada hadiah istimewa untuk anda. Sebab kita akan pilih pemenang-pemenang secara rawat. Bukan pemenang, maksudnya anda yang terpilih, kita akan bagi hadiah istimewa dari Pak Emma dan admin kita akan hubungi anda. Nak tahu apa hadiah istimewa? Kena share dulu, mana tahu rezeki anda. Okey Puan, untuk soalan yang pertama, saya nak tanya, bagaimana dengan diet ibu hamil yang tak ada masalah kata GDM ke, masalah tekanan darah tinggi ke apa, untuk berpuasa, apa diet yang sesuai, yang seimbang. Yelah kita tak tahu kan, makanan bulan puasa ni lebih daripada hari biasa. Jadi apa cadangan ataupun kupasan yang Puan nak beritahu pada follower kita? Okey, untuk ibu hamil, sama yang tak ada masalah kesihatan lah. Yang tak ada masalah kesihatan ni basically saya selalu bagi tahu boleh je nak makan macam biasa. Untuk bersahur, untuk berbuka. Cumanya still kena jaga in terms of jenis makanan tu, portion makanan macam mana. Sebab sewaktu hamil, dia akan ada kita panggil gestational weight gain. Kiranya macam ada kota berapa banyak je yang dia boleh naik, berapa kilo je yang dia boleh naik. Itu bergantung kepada berat dia sebelum dia mengandung. Katakanlah berat sebelum mengandung, BMI dia adalah normal. Antara 18.5 sampai 24.9. So dalam tempoh 40 ke 42 minggu hamil tu, berapa banyak je dia boleh naik? Dia antara 11.5 sampai 16 kilo. So itu sahaja. Kalau terlebih, kalau lebih daripada 16 kilo tu bila dah naik kan, so apa yang akan jadi adalah mungkin dia akan susah nak turun berat selepas dia deliver. Susah nak turun berat. Kemudian kalau tak jaga makan juga, selain daripada kenaikan berat badan yang terlalu mendadak, mungkin juga dah hujung-hujung pregnancy tu tiba-tiba dapat GDM pula. Boleh jadi masalah itu yang masalah, boleh jadi juga. So macam mana pun still kena jaga. Tak boleh berlebihan. Kurang sangat pun tak boleh, lebih sangat pun tak boleh. Maksudnya bersederhana. Bersederhana saja. Sebab tak semestinya ibu yang tak ada GDM, tak ada masalah kesihatan sepanjang hamil,
tak boleh dapat di penghujungnya Ya, kan. betul. Itu yang kita nak tak nak memang kena sentiasa orang kata bersederhana je lah, senang. Jangan lebih, jangan terkurang pun tak boleh juga, takut anak dalam kandungan tak dapat nutrisi yang cukup. Betul. Apa-apa pun kena bersederhana. Okey Puan, kalau macam contoh nak makan makanan manis, contoh kuih kan, air yang manis, macam mana pula? Maksudnya mungkin boleh makan 2-3 biji dalam satu hidangan serentak, ataupun makan dulu sebiji masa berbuka, lepas tu masa lepas tarawih kita nak makan lagi ke, ataupun macam mana? Boleh ke tak? So untuk makanan yang manis kan, okey, dia ni tricky sikit lah. Okey, even untuk yang tak ada GDM pun, okey, still kena jaga in terms of pertukaran karbohidrat. Kita panggil portion karbo tu sendiri macam mana. Okey. So macam mana kita tahu berapa banyak karbohidrat yang kita boleh ambil untuk satu waktu makan tu, itu akan dikalkulate oleh dietitian lah selalunya. Dia akan bagi tahu okey, untuk waktu makan yang waktu buka berapa banyak you boleh makan. Kalau lepas tu morih nak makan something yang manis lagi, dia berapa banyak boleh makan. Okey, tapi untuk secara generalnya lah kan, kita akan galakkan untuk ambil kalau dah ambil waktu berbuka tu, and then jangan ambil lagi lah untuk waktu morih. Tak boleh ambil untuk dia macam sesi yang seterusnya lah. Contoh dah minum air manis kan, segelas kan, and then try untuk avoid daripada ambil air manis pula untuk waktu morih. Satu sebab kita waktu kita puasa, kita punya jangka masa untuk makan tu tak panjang, betul tak? Kita hanya ada waktu berbuka sampai waktu sahur balik. Betul. In between tu kita ada tidur, betul tak? So kena lebihkan minum air masak lah sebenarnya, nak compare dengan ambil air manis. Tapi itulah kita ni kalau tengok air yang macam-macam warna, yang sejuk-sejuk pula tu kan. Lagilah orang kata dugaan tu, yang tak nak beli pun jadi nak beli kan. Dia kalau rasa macam, okay, katalah buka nak minum, okey, morih pun nak minum juga. Mungkin waktu buka ambil sikit, waktu morih ambil sikit. Tak adalah macam bila dah ambil banyak waktu buka tu, yang tu tak boleh ambil lah waktu morih. Kena basically you kena tahu macam mana nak adjust sendiri, okey, berapa banyak yang you dah minum atau berapa banyak yang you dah makan. Sama juga dengan kuih manis. Dia tak semestinya air manis je. So basically air manis, kuih manis dia termasuk dalam kategori yang sama, okey, gula ringkas, okey, yang tu kena jaga-jaga. Bahaya juga. Bahaya juga kalau maksudnya ambil secara berlebihan. Gula tersembunyi dalam makanan tu kan. Okey. Mungkin kalau ibu yang ada GDM, dia orang dah ada orang kata pakar-pakar dietitian untuk sebagai rujukan sebab pihak macam contoh klinik kesihatan Malaysia ke klinik kesihatan yang swasta ke yang kerajaan ke, dia orang dah ada dietitian, dan ibu-ibu yang ada GDM ni mungkin dah diberi orang kata konsult untuk dia kan. Jadi sama je, sama ada ibu yang ada GDM ataupun yang tak ada GDM, makan kena berpada-pada, kena beringat kan. Sebab kita risau baby dalam kandungan tu efek dia. Betul, kita tak tahu kan macam mana. Betul. Okey, kalau contoh ibu yang mengandung, dia bersahur, bangun bersahur. Okey, bersahur tapi nak makan mungkin tak lalu. Biasa bangun nak minum air je ataupun makan buah kurma je kan. Sedangkan dia mengandung. Boleh ataupun tak menu yang macam tu, menu yang sesimpel macam tu, sebab ialah alasan kita nak makan nasi awal-awal pagi ni tak lalu juga nak buka mulut kan. Tapi macam mana, adakah kita kena paksakan juga diri untuk makan ataupun ada resepi yang lebih mudah tapi dia mengenyangkan dalam satu portion tu je. Okey, untuk ibu hamil ni selalunya dia untuk secara general lah, tak semestinya hamil. Kalau makan especially waktu sahur, waktu buka, kita akan fokus pada mesti ada 4 komponen. 4 komponen ni, karbohidrat, protein, lemak dan juga serat. Tapi untuk ibu hamil kita tambah satu lagi, which is kalsium. Faham. So bila kita makan kena ada all these 5 things lah, all these 5 components. Ni untuk ibu hamil lah. Alright. So contoh yang paling senang sekali lah kan, saya rasa di trend dah lama lah. Overnight oats. So overnight oats ni macam mana dia buat kan, dia ambil roll oat maybe dalam 2-3 sudu besar. Lepas tu letak susu low fat ataupun yogurt kalau tak boleh minum susu kan. Ada orang tak boleh minum susu, and then kita letak pula buah-buahan macam kurma ataupun berries kalau suka. And then itulah dia, kadar untuk sahur pun dah cukup dah. Itu pun dah boleh. Dah boleh sebab roll oat ni dia sebenarnya parts of carbohydrate dan dia tinggi dengan serat. So you dah dapat 2 komponen, betul? Faham. And then you dapat pula kalsium daripada susu dan juga protein daripada susu tadi. So you dah dapat 4. So yang karbohidrat tadi tu daripada yang roll oat tadi dan juga daripada
buah-buahan. Buah-buahan. So daripada buah-buahan tu you akan Okey. dapat fructose, dia punya gula untuk tenaga, and then you akan dapat juga vitamins daripada buah. Maksudnya macam dia tu. boleh mengenyangkan juga Dia masih boleh sampai mengenyangkan. untuk berbuka puasa. Ya, cumanya yang penting waktu sahur tu, kalau dah ambil benda tu, alright, okey. and then jangan lupa untuk minum air masak jugalah. To stay hydrated throughout Okey, the baik. day. Kalau ibu yang bukan maksudnya bukan yang mengandung saja, raw oat tu masih boleh, macam saya yang tak mengandung ke Boleh, ataupun boleh. anak-anak kita yang Tak ada memang masalah. tak nak makan nasi pun boleh. 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 Sebab Okey. dia kita kata complete lah. Complete. Okey. Mungkin yelah kita tak tahu kan, kadang-kadang dah tak ada idea ataupun anak pun memang jenis tak nak makan ke. Itu antara alternatif yang sihat dan mengenyangkan kan. Tapi kalau macam apa orang kata, sahur boleh minum air manis tak? Sebab orang kata kalau air manis ni dia akan jadi cepat dahaga waktu siang. Okey. Alright. Betul tak benda tu, pendapat tu lah. Okey, dia sebenarnya air manis ni, basically dia something yang ada gula. Okey, something yang ada gula ni selain daripada dia jadi tenaga, sebenarnya dia boleh senang juga transform jadi lemak. Okay, that's why kadang-kadang bila you ambil something yang manis sahaja untuk waktu sahur, you sebenarnya takkan tahan lama pun. Sebab apa tu, dia sekejap je dalam badan. Macam tu. Okay. So better untuk waktu sahur, boleh kalau nak contohlah ada orang tu dia dah terbiasa ambil coffee every day. Betul tak? Every morning dia kena ada coffee. Milo atau ke, Milo kan? kan. Okay, boleh. Tapi make sure you betul-betul sukat bancuh tu, janganlah bagi gula tu terlalu banyak. Okay. And then make sure kena minum air masak banyak. And then waktu sahur try untuk tinggi serat, makanan yang tinggi serat, and elak sayur-sayuran sayur-sayuran, elak sebab serat tu yang buat kita kenyang lama sebenarnya. Okey, faham. Dia bukannya nasi. Bukannya dengan nasi, lauk tu. sebab kita anggapan kita makan nasi banyak-banyak sikit nanti tengah Kenyang hari tak lama. lapar kan. Salah tanggapan tu. Sebenarnya serat yang buat kita kenyang faham. lebih lama. And then you stay hydrated, minum air banyak-banyak, minum air putih banyak-banyak. And then make sure kurangkan pengambilan lemak dan pengambilan makanan yang tinggi garam lah waktu sahur tu, sebab garam akan buat you cepat dehydrate. Macam tu juga macam tu juga. So, okey. Maksudnya kita dah dapat satu tanggapan yang betul. Sebelum ni kita fikir nasi ataupun minum air Milo ke kan. Dah kenyang, tak nak makan apa pun, minum air Milo pun tak apa. Salahlah tanggapan kita. Sepatutnya banyakkan minum air putih dan ambil pengambilan serat yang banyaklah. Contoh sayur-sayuran. Sayur-sayuran lah terutamanya. Okey. Kalau ia tak mengandung pun, yang bukan mengandung pun sama juga Ya, konsepnya sama. Baik. Okey Puan, kita ada soalan daripada follower kita. Okey, tapi sebelum Puan jawab tu, saya nak bagi tahu kepada follower yang baru join dan tertanya-tanya apa topik kita hari ini. Kita membincangkan mengenai Ibu GDM yang bukan Ibu GDM, kekal bertenaga sepanjang puasa. Apa diet untuk ibu hamil? Dalam kupasan ni kita tak fokus pada ibu hamil je. Ibu yang tak hamil pun boleh dapat juga info yang tepat. Okey, ada soalan pada follower kita. Dia bertanya, kalau seandainya lah waktu bersahur tak nak makan nasi, ibu hamil ke, anak ke, ataupun kita sendiri yang tak hamil ni, nak menggantikan susu ataupun kurma, boleh ataupun tak? Alright. So dia macam saya cakap tadilah. So bila kita nak bersahur ni, dia kena complete benda-benda ni tadi kan. So katakanlah nak buat susu kurma, nak minum susu kurma, saya akan suggest untuk jangan ambil yang memang dah prepared, yang dalam kotak, maksudnya yang dah siap jual, yang siap jual dalam kotak tu kan. tu. Sebab selalunya yang memang dijual di pasaran ni, dia ada additional sugar, tambahan gula kat situ. Walaupun kan kita minum tu tak rasa manis sangat, tapi memang ada tapi gula dia selalunya juga. akan ada tambahan gula. Faham. So better buat sendiri. Ambil susu low fat, minum dalam segelas susu low fat, ambil 2-3 biji kurma, then dah okey dah. Sebenarnya sebab daripada susu tu dia ada karbo, protein dan juga lemak. Daripada kurma tu sendiri kita akan dapat fructose, which is a kind of sugar jugalah, and the vitamins. And kurma pun dia sebahagian daripada buah, so dia still ada serat juga. So basically tak ada masalah kalau nak minum. Kalau ibu ada GDM nak minum pun tak ada masalah juga. Ya, boleh. As long as kurma tu tak berlebihan lah. Kita concern on buah. Biasa dalam berapa biji untuk kita blend dalam satu-satu
satu gelas susu tu kalau kita 2-3 biji kurma je. Yang saya sederhana lah. sederhana Kalau yang lah. macam besar tu maybe 2 biji kita je lah. kurangkanlah Kita sikit. macam Tengok tu. pada saiz kurma. Saiz kurma tu sendiri. Tapi kalau kita buat sendiri, kita lebih yakin sebab kita tahu apa kandungan yang kita masukkan kan. Kalau berbanding dengan yang beli yang dah dijual di pasaran tu, mungkin ada macam Puan Nisa cakap tadi lah, mungkin ada gula tambahan walaupun kita rasa tak adalah manis sangat pun susu ni. Kan. Sebaiknya buat sendiri. Sendiri. So dua benda tu je lah, jangan tambah pula madu ke apa. Okey, gula tambahan lain pula nak bagi rasa manis-manis. Cukup daripada buah sahaja. Tapi kalau nak kisar dengan ais boleh tak? Macam contoh kita nak buat ais blended lah kurma tu. Boleh tak? Boleh Buat ais kalau sikit. rasa Bagi macam sejuk. pagi-pagi kan nak minum something yang sejuk, tak ada masalah, boleh je. Okey, kepada ibu yang tengah pregnant ataupun yang ada anak kecil ke yang susah nak makan waktu bersahur, boleh gantikan pengambilan susu kurma yang kita buat sendiri. Itu lagi terjamin. Okey. Soalan yang seterusnya Puan. Kita dah nak masuk soalan yang terakhir sebenarnya ni sebab kita tak nak orang kata terlampau panjang sangat perbincangan ni. Jadi soalan yang terakhir lah, nasihat Puan jugalah untuk ibu-ibu hamil ataupun yang tak hamil, yang ada family, ada anak-anak kecil, sepanjang berpuasa ni untuk kekal bertenaga. So untuk ibu yang hamil, especially untuk ibu yang hamil lah. So selalunya you kena dapatkan dulu advice daripada doktor. Jumpa doktor, tanya adakah you punya health condition fit tak untuk you berpuasa. Kalau doktor kata okey, tak ada masalah nak berpuasa, then boleh je. Okey. Itu satu. And then you try to practice untuk 2 minggu. Larat ke tak? And then you boleh try and error lah. Kiranya kalau sahur makan macam ni, boleh tahan tak? Kalau buka makan macam ni, okey tak? Sekiranya kita boleh tengok dekat situ, adakah kita larat ke tak? Dalam masa 2 minggu tu kan kita practice. Okey. Sebab sesetengah orang tak sama kan. Maksudnya kita tahan makanan tu. Macam mamis yang seorang lagi dia tak boleh. Jadi kena try and error. Yes, you kena tahu sendiri. And then make sure jangan skip sahur lah. Macam saya cakap tadi, sahur mesti complete lah. Ada yang 5 komponen tadi tu. Okey, minum air banyak, kurangkan makanan yang berlemak, yang bergaram, okey. Stay hydrated. And jangan lupa pergi check up. Setiap kali macam kena check up tu pergi check up so that kita boleh monitor baby okey tak. You puasa, adakah baby okey juga? Macam tu. Kalau macam ibu yang berpuasa, dia mungkin tengah hari tu dia dah rasa perut dia dah berkeroncong, dah lemah, dia rasa dah lemah. Tapi dia kata tak apa. Dah tinggal berapa jam, contoh 3 jam lagi nak berbuka puasa. Kita masih lagi tahan untuk nak berpuasa. Sebaik-baiknya perlu tahan ataupun kita berbuka je walaupun tinggal dalam masa 2-3 jam lagi untuk masa kalau berbuka memang masa tu rasa macam dah tak larat, memang rasa macam memang lapar, better buka je. Sebab sekarang ni kalau ikutkan guidelines, dietitian guideline punya pun, kalau kalau pregnant, kita tak galakkan untuk berpuasa pun sebenarnya, tapi ada setengah orang dia nak juga, dia nak try. So kalau boleh go ahead, tapi kalau tak boleh jangan paksa diri. Jangan paksa diri. Berbuka je. Sebab kita takut baby itulah. You rasa macam you tahan, tapi baby macam mana? Takut you tak tahu. Kan masalah lain pula. Betul. Tapi tak apa, untuk ibu hamil kalau memang dah tak boleh teruskan puasa, kita gantilah selepas pada tu kan, lepas pada kita lahirkan baby nanti. Pengorbanan lah orang kata. Terpaksalah kalau kena ganti 2 minggu pun 2 minggu. Kalau sebulan memang tak boleh puasa pun terpaksalah kita berkorban. Okey, sebelum kita mengakhiri sesi live hari ini, saya nak bagi tahu sekali lagi kepada yang baru join kita, jangan lupa untuk share dan like live ini kerana Pak Emma akan berikan anda hadiah istimewa. Kita akan pilih secara rawak dan admin kita akan PM anda. Mana tahu rezeki anda untuk dapatkan hadiah daripada pihak Pak Emma. Okey, untuk yang tertanya-tanya, okey, selepas ni ataupun esok, bukan selepas ni, esok kita akan ada lagi sesi live yang seterusnya. Dan jangan lupa untuk follow semua live kita sepanjang bulan April ini kerana banyak sangat input-input yang berguna untuk anda. Dan yang pertama kali baru join sesi live kita ataupun yang baru join Facebook Majalah Pak Emma dan belum like lagi, kena like sebab kita banyak info-info yang nak dikongsikan kepada anda
sepanjang membesarkan anak, sepanjang orang kata mendidik anak. Sebab walaupun kita baru anak yang pertama ataupun dah ada anak 2 ataupun 3, tetap perlu dapatkan ilmu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Majalah Pama, sebab kita banyak video-video yang kita dah muat naik kat sana, dan boleh tengok segala tajuk topik yang memang menarik dan dekat dengan kita. Yang semua persoalan anda kita dah jawab di sana. Kena tengok sebab sana lagi banyak info-info. Okey. Puan, saya rasa setakat ini sahaja. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi dengan bersama dengan Pak Emma. Mungkin kita akan jemput lagi Puan selepas pada ini. Boleh. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua followers. Saya mengundurkan diri. Okey, assalamualaikum. Bye.